Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya nastaghiitsu ya Allah nastaghiitsu bika ya Rahman نستغيث بك يا رحيم أن تؤيدنا بتأييدك يا الله وأن تنصرنا بنصرك يا رحمن وأن تعافينا بعافيتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan izinnya kita bertemu kembali tuan-tuan dalam pertemuan sama-sama mencari redha Allah. Tuan-tuan mencari dalam bentuk mendengar dan saya mencari dalam bentuk memberi ilmu. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang dikasihi Tuan Imam, timbalan pengurusi, saf kepimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah pra hijrah. Maknanya beberapa perkara yang berlaku sebelum berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah, hijrah ni yang kita kaitkan dengan kalender Islam ni sebenarnya menjadi perbincangan para sahabat Nabi, khususnya pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mereka tercari-cari bagaimana nak meletakkan kalender umat Islam. Kita nak ambil rujukan tang mana? Ada sahabat kata kita ambil sejak daripada Nabi lahir. Tak, ada sahabat cadang. Kita ambil sejak daripada Nabi lahir. Maka kalender Islam mungkin pada hari ini kalau diambil daripada waladi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mungkin sudah berlaku dalam 1490 barangkali. Tapi tak panggil hijrah lah. Tentang ada sahabat lain pula yang kata kita ambil daripada sejak Nabi terima wahyu di Gua Hira. Dia panggil Quran ni. Maka kalau kita kira dengan tarikh itu maknanya dalam 1450 lebih Quran ni, tuan-tuan. Dan ada sahabat Nabi kata kita ambil daripada penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, maka dinamakan hijrah. Tuan-tuan, maka setelah berbincang, maka dapatlah kesepakatan daripada seluruh para sahabat Nabi yang ada ketika itu untuk menetapkan kalender Islam ini bermula dengan kalender hijrah, iaitu mengambil nama sempena penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Baik tuan-tuan, banyak cerita tu tuan-tuan yang dikasihi Allah, no? Kalau kita nak cerita satu persatu sebelum berlakunya hijrah, banyak cerita. Nanti saya akan pilih beberapa cerita dan kita ambil hikmah daripadanya. No? Kalau nak cerita ni dia tak cukup sejam ni tuan-tuan. Tak cukup kan. Tambah lagi kalau saya buka kitab, saya baca kitab, tuan-tuan dengar. Pakai nak habis satu buku tu, pakai tak habis lagi. Dia tak balik lah, tinggal saya seorang lagi. Tuan-tuan kata tak pusat ceramah saya seorang, saya kami nak balik lah, dah pukul 10 dah. Tuan-tuan tak. Jadi kita ringkas. No? Jadi tuan-tuan, ketika Nabi berumur lebih kurang 52-53 tahun. Mana kata belum Nabi berhijrah kan. Nabi dilantik jadi Nabi dan Rasul pada umur 40.
40 tahun Jadi Nabi duk ada di kota Mekah lebih kurang dalam 13 tahun. Jadi duk ada dalam within time tu, dalam umur tu lebih kurang 51, 52, 53. Maknanya nak dekat-dekat hijrah dah, maka Nabi ambil inisiatif. Ni orang kata alternatif lain. Macam mana nak suruh orang ni terima Islam? Orang Mekah ni yang ketat tu ketat dah, dia tak mau dah. Hak tak mau tu tak mau sungguh dah. Bukan depa tak percaya, tapi depa tak mau sebab apa? Sebab pangkat, keturunan, darjat dan title sebagai bangsawan. Apabila ambil Islam, dia dah jadi sama rata, dia tak mau. Sebab tu kalau kita tengok banyak penawaran yang telah diberikan kepada Nabi SAW melalui Abu Talib. Mereka kata ke Abu Talib, hang beritahu anak hang tu, dia kata kalau dia nak harta ambil, kami bagi semua. Tapi syarat jangan duk sebar ajaran Islam. Kalau dia nak perempuan mana-mana yang cantik, abang aja. Kami bagi mana-mana perempuan hak dia nak nikah. Taklah kalau dia memang nak pangkat dan keturunan dengan darjat ketinggian, habaq je kami bagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hanya semata-mata nak menghentikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak berhenti. Hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini kekuatannya luar biasa. Dia tak berhenti, tuan-tuan dah. Baik, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Taif, apabila orang Mekah ni dah tak berapa nak terima Nabi SAW, khususnya di kalangan bangsawan, maka Nabi cuba mencari alternatif yang lain untuk mendapatkan orang-orang yang nak beriman dengan Allah. Tapi tuan-tuan, orang Mekah ni dia pandai. Dia dah hantar propaganda. Skema, tuan-tuan, skema. Hari ni orang panggil skema. Dia dah hantar penyair-penyair. Dulu para fitnah ni dia melalui syair-syair. Yang masuk kampung tu dia cerita Muhammad ni siapa, sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa. Jadi orang Taif ni telah termakan dengan fitnah propaganda tadi. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, mereka dah get ready dah dengan bersiap sedia dah. Mereka ambil batu baling. Dan yang paling menyedihkan adalah mereka lantik, mereka suruh budak-budak yang baling. Kalau setakat orang tua tu mungkin mereka akan terasa kesian tengok darah, pecah kaki, pecah dada, tangan, luka muka dan sebagainya. Tak. Mereka akan kesian. Ni budak-budak kalau kata apa-apa orang rasa baling-baling kan. Tidak, tuan-tuan. Baling-balinglah budak-budak kan. Jadi kita lalu kereta, ada orang Tuhan nanti kereta hijau lalu ni hang baling contohnya. Kereta merah lalu ni hang baling contohnya, tuan-tuan. Dia tak fikir apa dah, dia baling kan. Tuan-tuan, ni budak kan. Sehingga akan disebut Syekh Ramadan Al-Bunti dalam fiqh sirah. Dia kata sehingga kan antara kaki Nabi SAW dengan kasutnya berbunyi bergeser. Lantaran banyaknya darah. Tapi Nabi tak lawan, Nabi tak kata apa. Waktu tu Nabi SAW pergi dengan dia anak-anak angkat dia. Itu nama dia Harith bin Zaid bin Haris, tuan-tuan. Jadi Nabi berhenti di satu tempat, satu pokok, satu lembah, itu kawasan pokok kurma. Kita cerita tu, nanti kita ambil ikmah balik. Kita cerita sampailah Nabi meninggalkan kota Mekah. Tak. Nabi pun duduklah di pokok kurma tu. Tiba-tiba ada dua orang kesian tengok Nabi. Dia kesian tengok Nabi tu, dia kata. Dia ada satu orang budak hamba abdi. Dia tak hampir bagi makan ke dua orang hak duduk kat pokok tu. Aku tengok kesian dengan lukanya, dengan penatnya, dengan keadaan lebih dihinanya kan. Jadi satu orang hamba ni, tuan-tuan, dia ambil buah anggur. Dia petik buah anggur, dia bagi makan kat Nabi SAW. Dia persilakan Nabi kita makan, SAW makan. Masa nak makan itulah Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Masa nak makan tu, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tuntut ini tuntut sunat, tapi Nabi tak pernah tinggal. Ada orang tak mau baca, ikut pergi kat dia lah. Sebab benda tu kan wajib pun. Sebab benda ni benda termasuk tuntut sunat. Baca dapat pahala, tak baca tidak mengapa kan. Tapi dalam semayang kena baca lah. Mentang-mentang kata gitu, dia atas semayang aku tak mau baca. Tak baca Fatihah, tak baca Bismillah dan semayang, tak sah semayang kita. Tak, tuan-tuan. Tak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Nabi SAW baca sahaja, si pemuda yang saya katakan hamba abdi ni, dia tanya, Hei orang Mekah, dia tanya, aku tak pernah dengar ni. Ini kalimah yang tidak pernah disebutkan oleh bangsa Arab.
Orang Arab ni dia lebih kepada Lata, Uzza, Manaf dah. Tak, dia tak guna istilah-istilah yang Nabi guna ni. Dia kata aku tak pernah dengar orang Arab sebut macam ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang ni dan Mengasihani ni. Aku tak pernah dengar ni. Ni hang ambil tang mana ni? Kata begitu dak. Jadi Nabi tanya dia. Nabi tak jawab. Nabi tanya dia, hang nama siapa? Aku nama Adas. Hang mai tang mana? Nabi tanya dia. Aku mai daripada Ninawa, dia kata. Katanya si Adas tadi. Nabi pun buka cerita. Nabi kata, hang tahu tak Adas? Tempat hang ada satu orang lelaki bernama Yunus bin Matta. Terkejutlah kawan tu. Tak ada lah terkejut bewak pun, terkejut biasalah kan. Terkejutlah kawan tu. Macam mana Nabi kenal kisah cerita para Nabi di kalangan bangsa mereka yang tidak diketahui oleh bangsa Arab sekalipun. Orang Arab tak pernah tahu adanya Yunus bin Matta. Tapi Nabi SAW kenal. Jadi dia tanya, hang siapa ni? Boleh hang kenal orang kami ni? Orang yang disebut dia orang mulia. Nabi Yunus AS. Kata Nabi Muhammad SAW, dia adalah saudaraku. Dia juga adalah sebagaimana orang yang Allah lantik. Tuan-tuan, itu sebab tu kita beringat. Dalam kalimah syahadah kita tu, kita kena pegang makna berbanding erti. Kalau pegang erti saja, tu banyak orang tak faham, lah kali timbul agama-agama baru kan. Kalau kita pegang makna, dia akan memahamkan kita dengan lebih cepat. Ini bukan saya sebut ni dalam kitab Baqaratul Amani no. Kalau kita sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kenapa kita kata tak ada Tuhan? Kenapa kita mengatakan tidak ada Tuhan? Kemudian selepas kita kata tak ada Tuhan, baru kita kata ada Tuhan melainkan ada Tuhan, yakni Allah. Kenapa kita kata tak ada Tuhan? Sedangkan sebelum kita ada, bahkan di azali, kan Allah, walam yakun syai'an ghairuh. Di azali hanya ada Allah. Tak ada siapa pun. Allah berserta sifat-sifat kamalat, yakni sifat ma'ani dia. Hanya ada Allah. Tiba-tiba main tang kita, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Itu orang panggil erti. Jadi tuan-tuan jangan pegang dengan erti. Tapi kalau orang suruh terjemah, itulah terjemah dia. Jadi nak pegang macam mana? Masa sebut la ilaha illallah tu tertentu pegang dalam hati. Allah sahaja Tuhan. Atau lebih panjang lagi kalau nak urut al-ma'budu bil haq, yang sebenar disembah. Yang wajibun wujudun, yang wajib ada. Maka dialah yang dinamakan Tuhan. Maka di sana nanti tuan akan pecah dua lagi makna Tuhan. Terkaya dan tidak berhajat pada yang lain. Dan yang lain berkendak pada dia. Ini kita sebut istighna dan juga iftiqar. Maka dia siapa? Dialah zat yang terkaya. Jadi dia siapa? Dialah yang namanya dirinya Allah. Jadi kalau orang tanya Allah tu Tuhan ke? Allah bukan Tuhan. Tuan-tuan, sebab tak faham ni timbul ajaran sihak. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu nama. Allah tu nama. Jadi Tuhan tu siapa? Yang tidak berkendak kepada yang lain. Yang lain berkendak kepada dia. Contoh dalam bentuk huraian. Allah, Tuhan-Tuhan ini adalah yang tidak berkendak kepada yang menjadikan dia. Yang lain berkendak kepada Allah untuk menjadikan dia. Jadi siapa dia? Zat yang terkaya. Yang berdiri dengan sifat-sifat dia lah. Sifat jenis ada. Qudrak, iradak, sama, basar, kalam, hayat tu. Dengan sifat qudrak dia mengadakan kita. Dengan sifat iradak dia menentukan sekalian di azali. Dengan sifat ilmu mengetahui sekalian perkara dengan inkishaf di azali. Maka dengan sifat-sifat ini kita faham, oh dia mengadakan, mendengar, melihat dan sebagainya. Maka siapa dia? Namanya, dia adalah zat yang terkaya. Siapa dia? Maka dia yang panggil, dia yang gelarkan diri dia Allah. Maka kalau kita faham dia tu, tak timbul masalah. Dan saya kalau setakat sihat tu duk kata Allah itu Muhammad dan Muhammad tu Tuhan, semua orang faham. Kata apa faham? Ini sesat ni. Tidak. Kalau orang kata Allah tu Muhammad dan Muhammad itu Tuhan, confirm kita jawab sesat. Tapi kalau seorang suruh bagi dalil, kita mungkin susah sikit nak jawab lah kan tak tuan-tuan. Yang tu semua orang faham.
Tapi apabila dia menggunakan dalil akal yang salah pada tempat yang salah. Contoh tuan-tuan, dia kata begini. Allah itu subjek. Betul? Sebab Allah tu nama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham apa yang saya cerita tadi, kalau kita tengok Allah tu hanya sekadar nama. Tuhan tu siapa? Tuhan itu yang terkaya. Yang dikatakan zat yang terkaya, yang dia namakan diri dia Allah. Maka dia ambil kesempatan oleh orang-orang yang tak faham tentang ilmu suludin ni, maka dia kata macam mana? Allah itu subjek dan Muhammad itu objek. Hak tak tahannya panggil anak dia pula bagi huraian. Anak dia pula pergi cerita tentang Sarjan Hasan. Tentang anak dia pergi cerita Sarjan Hasan. Ingat tak cerita Sarjan Hasan? Alah, cerita Piramli itulah, takkan tak tengok pun. Cerita Piramli tu lawan dengan Jepun. Tuan-tuan tak? Jahat tu nama dah. Kadir Rasman kan, jahat tu. tak tengok cerita Piramli. Tak tengok no. Tengok cerita Khalid Ibu kan. Masya Allah. Tuan-tuan yang dikasih Allah kan. Baik, tuan-tuan yang dikasih Allah tak? Baik. Dia kata apa? Dia kata, Sarjan itu subjek, Hasan itu objek. Tak ada Hasan, Sarjan tak ada. Faham tak? Tak ada objek, Sarjan tak ada. Tak ada Hasan, Sarjan tak ada. Tak ada objek, subjek tak ada. Tak ada Hasan, Sarjan tak ada. Memanglah Hasan dah naik pangkat jadi lieutenant. Hasan tak ada, Sarjan tak ada lah kan. Itu saya katalah. Baik tuan-tuan. Ini bukan perbahasan tentang Tuhan. Dalam pengajian Usuluddin ni orang panggil perbahasan di antara sifat dengan jirim atau amrun i'tibari dengan jirim. Manis dengan gula. Faham tak? Manis dengan gula. Tak ada gula. Ada tak manis? Kecil manis tak? Itu cerita lain. Tak ada gula. Ada tak manis? Tak ada. Ada gula. Ada manis. Tuan-tuan nampak? Bermakna gula, bermakna manis, arat pada jirim. Bermakna manis menumpang pada jirim. Sedangkan manis perkara amrun i'tibari intizai. Cuma ada dalam kepala, fi zihin. Di kharij, di luar tak ada. Kalau itu perumpamaan bagi Allah, berarti Allah tu tak ada. Allah tu hanya sekadar dalam kepala, di kharij tak ada. Sedangkan kita mengaji bab wujud dengan makna wujud zati, Allah tu ada di azali berserta dengan sifat-sifatnya. Bila kita boleh tengok? Ila rabbiha nazirah. Di akhirat besok, duduk dalam surga besok, boleh tengok Allah dan yang dikasih Allah. Berarti Allah tu ada. Sebab barang yang ada, logik akal sebab barang yang ada, mesti boleh tengok, boleh nampak. Berarti Allah tu ada. Boleh tengok, boleh nampak. Cuma tengok macam mana tu tak bukan cerita kita. Tengok dengan makna Allah buka hijab. Sebagaimana Nabi Musa AS faham kalam Allah. Bukan faham dengan telinga. Sebab kalam Allah tu qadim. Bukan kalam berbunyi, kalam berhuruf. Tapi Nabi Musa faham. Allah kata kepada ya Musa ikhlaq lailaka. Musa buka kasut. Kamu duduk di muqaddas situa. Kamu duduk di tempat yang suci. Tuan-tuan tak? Tu Allah cerita dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Macam mana Nabi Musa faham yang Allah suruh dia buka kaki? Bukan ada suara, bukan ada bunyi. Kan kalam ismi itu kalam tak berbunyi dan tak berhuruf. Macam mana Nabi Musa faham? Maknanya Allah buka hijab. Dalam syurga tu pun besok, maknanya Allah buka hijab. Boleh tak kita tengok? Boleh sangat-sangat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah dikatakan Allah tu hanya duduk dalam kepala, tak ada di luar kita, maknanya Allah tu sama dengan gula, sama dengan manis. Manis tumpang pada gula. Seperti mana Hasan tadi, saja tumpang pada Hasan. Maka pemahaman yang Allah itu subjek dan Muhammad itu objek adalah fahaman yang sesat. Tuan-tuan. Jadi kalau hak tu mungkin orang keliru tu. Hak orang boleh beriman sebab ni. Orang boleh percaya dengan si hak ni sebab ni. Sebab dia tak faham tentang perbahasan nama Allah dan juga perbahasan jirim
dengan arak. Tuan-tuan yang dikasihi Allah. Sebab tu dalam pegangan kita kalimah la ilaha illallah ni kita kena pegang dengan makna, bukan dengan arti. Apa maknanya? Allah sahaja Tuhan. Barulah sedap mengatik. Ini kalau mengatik tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah, tiba-tiba tuan rumah angkat biskut dengan kopi, oh panjang bunyinya. La ilaha illallah, aku tak makan apa lagi di rumah. Tak tuan-tuan. Macam itulah jadi. Kita duduk mengatik-mengatik orang tak makanan kat luar tu. Seorang-seorang dah ambil, kita jelas tak ada lah kat aku habis lah. La ilaha illallah, tak ada aku. Habis, pergi. Sebab tak ada main dalam hati. Cuba bayangkan, masa tuan-tuan mengatik rasa, hanya Allah Tuhan yang sebab satu sifat, satu zat, satu perbuatan. Dia tak main dah. Ada rezeki, tak ada sudah. Aku akan penting mana apa benda tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni pegangan kita kena jazam. Maknanya yakin, tidak syak, tidak waham dan juga tidak zam, tidak syak, tidak waham, tuan-tuan. Begitu juga pegangan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti dia anak kepada Abdullah. Anak kepada Abdullah. Jadi kalau Muhammad bin Ibrahim bukan. Anak Muhammad bin Ibrahim ada. Tapi dia siapa? Dia orang yang Allah lantik. Secara biologis bermakna anak kepada Allah. Anak kepada Abdullah. Secara biologis bermakna Nabi kita dilahirkan. Secara biologis. Tuan-tuan nampak tak? Ini tak dia boleh kata kerana terlalu indah melihat wajahnya Muhammad. Sehingga Khadijah melahirkan anak-anaknya. Tengok saja apa boleh melahirkan. Tak pelik ke tuan-tuan? Kan? Kalau bini kita tengok kita terlalu handsomenya suamiku, akhirnya melahirkan anaknya. Maknanya hang selingkuh dengan orang lain ni. Hang ada jantan lain ni. Nampak tuan-tuan? Tak betul tak? Takkan tengok kerana indahnya melihat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kan Khadijah, Sayyidatina Khadijah itu melahirkan anak-anak. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Tuan-tuan. Tak, secara biologis, Nabi kita itu berkahwin dengan Khadijah. Kemudian lahirlah anak-anak dia, anak-anak yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa Nabi kita Muhammad? Anak kepada Allah dan orang yang Allah lantik sebagai utusannya yang membawa perintah wajib, suruh, cegah dan juga mubahun, perkara harus baik, tuan-tuan. Jadi kalau kita pegang dengan kalimah ni, insya-Allah kita tak sesat, tuan-tuan. Insya-Allah kita tak sesat. Baik, tuan-tuan, patah balik pada kisah Nabi kita Muhammad SAW ketika mana duduk di ladang kurma tadi. Tapi Nabi Muhammad kata, Yunus itu, Nabi kita Muhammad SAW kata, Yunus itu adalah saudaraku. Dia juga di antara utusan-utusan Allah yang dilantik di atas muka bumi. Terus si Adas tu masuk Islam, tuan-tuan. Itu cabaran. Kalau tuan-tuan tengok cabaran ya. Mengharapkan seluruh penduduk Taif masuk Islam. Seorang pun tak masuk Islam. Tapi Nabi tak kecewa. Kerana akan ada yang masuk walaupun seorang. Dan orang yang dijangka masuk itu bukan penduduk Taif. Tapi orang yang tidak dijangka. Siapa dia, tuan-tuan? Seorang lelaki hamba yang bernama Adas. Baik, tuan-tuan. Habis di situ, Nabi SAW jalan pula. Jalan malam serempak dengan malaikat Jibril dengan malaikat hak jaga gunung di bukit-bukit di penduduk Taif tu. Lepas bersalaman sebab mereka berdua ni saling mengenal. Nabi Muhammad SAW dengan Jibril ni saling mengenal dan berkawan baik. Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan membaca Quran dengan Jibril AS. Dia talaki dua orang tu, tuan-tuan. Orang bukan nisbah makhluk nah, orang nisbah jumlah. Tuan-tuan, kalau kita turak tuan-tuan ngaji, kalau sebut orang tu dia bukan merujuk kepada manusia. Kalau malaikat, beberapa orang malaikat itu nisbah kepada jumlah para malaikat, tuan-tuan. Ni kalau kita mengaji kitab kuning lah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi Allah dah. Katanya malaikat hak jaga bukit itu, dia tak, aku nak minta izin denganmu ya Rasulullah. Boleh tak aku nak geser bukit tu, aku nak pak mereka tu kan. Ini disebut oleh Syekh Ramadan Al-Bunti tak. Boleh tak aku nak geser bukit tu, aku nak pak mereka. Fa innahum la ya'lamu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Nabi kata apa? Sesungguhnya mereka ini golongan orang-orang yang tidak mengetahui. Dan Nabi SAW minta kepada Allah untuk beri hidayah kepada kaum Taif. Dan Nabi sangat berhajat.
agar mereka nanti keturunan zuriat daripada golongan-golongan yang mengingkari Nabi pada hari Nabi sampaikan dakwah ni, memohon kepada Allah. Nabi pohon kepada Allah supaya lahir zuriat-zuriat yang akan meninggikan kalimah Allah. Dan hari ni doa Nabi telah dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini susah perjalanan Nabi kita, tuan-tuan. Kalau kena kat kita macam mana? Ada orang minta tolong rasa macam mana, tuan-tuan? Ustaz, saya tengok ustaz kena teruk kat depan tu. Ustaz, saya nak pergi hantar budak-budak tu, saya nak pergi kutip seorang-seorang. Agak-agak nak kata apa? Agak-agak nak kata apa? Kalau tuan-tuan kena pukul kat sana, tuan-tuan pun main Taman Keladi ni, orang Taman Keladi, orang kampung Keladi tengok ni, hang ni pasal apa berdarah ni? Ada budak kampung kat simpan tu belasah, saya tak tahu pasal apa. Hang nak tak kalau aku pergi kutip seorang-seorang, aku pergi balas balik? Nak tolak ke tak tolak? Ikhlas dalam masjid ni. Kalau saya tak tolak. Saya kata, pergi katok, pergi buang dalam sungai. Kata saya lah kan. Tak, dia katok kita pasal apa? Kita balas balik lah, tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad ni, sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, ada dua benda besar yang patut kita tahu. Yang pertama Allah, dan yang kedua umatnya. Ni Nabi kita Muhammad SAW ni. Ni hebatnya Nabi kita Muhammad SAW tu. Baik, sampai pula di pintu Mekah, siapa tak bagi masuk pula dah, tuan-tuan. Sampai mereka tak bagi masuk. Tuan-tuan boleh bayangkan. Nabi dah tak tahu nak hitang mana. Sampai mereka tak bagi masuk. Mereka kata orang yang pecah belahkan ahli keluarga, orang yang menyihirkan dengan kata-kata, hina Nabi, tuduh Nabi dan sebagainya. Nabi tak dibenarkan masuk. Tuan-tuan, kita sangat beruntung ada manusia yang dinamakan rahmatan lil alamin ni. Ini bukan bab rahmah ni, ini rahmatan lil alamin ni, tuan-tuan. Dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita sangat beruntung. Kenapa? Cuba tuan-tuan bayangkan seketika kita fikir asal. Bagaimana kalau Nabi give up? Bagaimana kalau Nabi surrender? Oh, hampa buat aku macam ni no. Tak apa, aku tak mau dah menyampaikan ajaran Islam. Aku sampai pun hampa tak mau dengar. Tuan-tuan, katakanlah, ni bukan realiti, katakanlah. Kalaulah Nabi sekiranya berhenti dan tidak mahu lagi menyampaikan ajaran Islam, agak-agak ada tak masjid kampung Keladi? Ada tak, tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan bukan nama Ismail dah, nama Jason, Daniel, nama Mustang, Winston, Harry, macam-macam lah nama. Kalau Nabi berhenti, tapi tak, tuan-tuan, Nabi tak berhenti. Nabi tetap juga berusaha menyampaikan ajaran Islam walaupun dihina, dibenci dan bahkan hampir dibunuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila hal keadaan macam tu, Nabi pergi jumpa satu orang. Orang ni agak gangster juga. Orang ni sangat menghormati keturunan Nabi SAW. Sebab keturunan Abdul Muttalib ni dipanggil kumpulan golongan suku yang memberi minum. Dipanggil sahibus siqayah. Orang-orang yang buat haji. Jadi kalau siapa-siapa yang pegang title tu, dia dianggap paling mulia. Jadi suku kepada Bani Hashim dan juga suku kepada Abdul Muttalib ni adalah keturunan yang memegang tu bagi orang minum air Zam-Zam haji kepada siapa-siapa yang main buat haji di kota Mekah. Jadi kerana kemuliaan suku tadi, orang ni pergi jamin Nabi. Dia kata siapa-siapa yang tak bagi masuk, aku pergi tampak seorang-seorang. Lebih tuan-tuan. Siapa-siapa sentuh Muhammad SAW ini, aku pergi tampak seorang-seorang. Lah kali mereka buka pintu, Nabi SAW masuk. Tapi Nabi dah tak diterima. Nabi nak fikir macam mana nak sampaikan ajaran Islam dalam tempoh ni. Tuan-tuan, sebelum Nabi berhijrah. Nabi duk fikir macam mana cara aku nak sampai. Maka Nabi pun tunggu dalam musim haji yang bakal dilakukan oleh umat sekitar jazirah tanah Arab. Maka pada musim haji yang mengikut cara mereka lah, bukan haji macam kita lah ni, tuan-tuan. Haji cara mereka, dia pakat pis, ada yang pergi telanjang, ada yang pergi duk sembelih binatang, ada hak duk menyanyi, ada hak duk puja patung dan sebagainya. Apatah lagi Kaabah dikelilingi dengan patung-patung berhala. Tuan-tuan yang dikasihi Allah tak. Jadi Nabi pergi ke kemah, satu kemah. Tuan-tuan bayangkan, Nabi kena terajang, kena maki hamun. Ada Nabi pergi cakap seseorang, dia poboh mendak dalam telinga. Macam-macam penghinaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, tuan-tuan. Contoh saya bercakap, tuan-tuan buh benda dalam telinga. Tak ambil tahu pun hal saya. Agak-agak saya nak bercakap kah?
Wah, saya pun tak mau bercakap lah kalau macam dia orang tak mendengar. Inilah yang dihadapi oleh Yang Mulia Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, manusia ni dia tak akan susah selama-lamanya. Dia akan sampai satu masa dia akan senang balik. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak cabaran tadi, tiba-tiba Nabi sampai ke satu kemah yang ada di dalamnya orang-orang Madinah. Duk ada 6 orang saja, tak ramai. Nabi beritahu dia, aku nak beritahu kalian tentang satu perkara yang akan membawakan kepada kalian kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia pun sudi dengar. Hak lain tak mau dengar langsung. Tapi 6 orang ni sudi dengar. Maka Nabi ceritakan tentang Tuhan, Nabi ceritakan tentang pelantikan baginda sebagai Nabi, dan Nabi ceritakan tujuan Islam itu disampaikan kepada setiap manusia di atas muka bumi. Mereka berminat dan mereka masuk Islam. Cuma tak mau supaya orang Arab tahu, maka pada malam tu mereka bertemu di Aqabah dekat dengan Mina. Malam tu buat orang panggil bai'ah. Tuan-tuan akad bai'ah setia, janji setia akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa itu juga mereka berpakat mereka akan berjumpa lagi pada tahun hadapan. Tempat yang sama, masa yang sama. Nabi tunggu mai tahun depan pula tuan-tuan, mai dalam jumlah 12 orang. Tak mai daripada jumlah yang ramai sikit. Hari tu 6, ni 12 orang. Nampaknya ada peningkatan. Mai tahun depan pula, mai 72 orang pula. Dan dalam semasa perjumpaan tadi, mereka telah mengangkat janji setia, jemput Nabi SAW mai di kota Madinah, dan mereka akan melindungi Nabi SAW. Sayyidina Abbas pergi mengiringi Nabi. Waktu tu dia belum masuk Islam lagi. Kata riwayat, Sayyidina Abbas belum masuk Islam. Sayyidina Abbas bercakap dengan ketua rombongan. Dia kata, ni anak saudaraku. Di sini kami melindungi dia. Kalau hang saja-saja nak ambil dia, Nabi kita Muhammad SAW, anak bawa pergi duduk di kota Madinah, lepas tu hang buat tak ketahuan, hang jangan ambil. Sebab kami jaga dan kami lindungi dia di sini. Itu sayangnya Sayyidina Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata, kami akan menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah tuan-tuan bermulanya detik-detik penghijrahan. Apabila turunnya perintah hijrah, maka Nabi kita menyuruh sahabat-sahabat dihijrah. Cantiknya hijrah Nabi adalah orang yang terakhir sekali berhijrah. Baik, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tak sekali dengan kami? Kan kalau nak jauh kita keluar sekali. Tak, Nabi kata, kalau aku keluar kali dengan kamu, sedangkan aku orang yang dicari, kamu tak apa sebab tak penting sangat. Nabi kata, kalau aku orang yang dicari, kalau kita keluar sekali, nescaya mereka akan mengejar aku. Kalau aku kena bunuh, hampa pun kena bunuh. Maka untuk mengelakkan kamu dibunuh, maka pergilah dulu. Biarlah aku di sini, tuan-tuan. Maka ramailah para sahabat yang pergi, termasuk orang-orang yang gedebel. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia berhijrah sebab Rasulullah suruh. Perintah Allah lah kan. Dia keluar di kota Mekah. Dia beritahu, siapa yang nak dia ada bini yang janda, siapa yang nak anak dia jadi yatim piatu, siapa yang nak kepala dia pecah atau putih daripada badan, sila tunggu di depan saja. Saat aku nak lalu. Tuan-tuan, itu Sayyidina Umar. Dia beritahu, dia kata, aku nak pergi hijrah lah ni. Tapi siapa-siapa nak halang aku, silakan di sana. Kalaulah dia nak suruh ada janda, nak suruh ada anak yatim piatu, ataupun kalau dia nak kepala dia putih dengan badan dia. Tu orang kata cari penyakit. Agak-agak ada orang cari penyakit. Tak ada kan? Tak ada siapa pun tunggu. Tak ada siapa pun tunggu tuan-tuan. Maka dengan mudahnya Sayyidina Umar dapat hijrah ke kota Madinah. Baik, cerita Nabi kita SAW pada malam hijrah. Nabi SAW ni tuan-tuan pergilah jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sahabat kat Sayyidina Abu Bakar, dia kata, kita dah boleh hijrah. Jadi Sayyidina Abu Bakar tanya, yang mulia Nabi seorang, kau saya? Atau saya masih di sini? Tak, kita pergi dua-dua. Dia dengar dua-dua, dia menangis. Tuan-tuan, kenapa dia menangis? Takut ke? Tak. Dia menangis sebab dialah orang yang dapat menemani Nabi SAW. Dan dia tidak menyangka yang dia dapat menemani Nabi SAW. Sedangkan Sayyidina Ali masih ada di kota Mekah dah. Habis dia kata kat Nabi SAW, ya Rasulullah,
Aku dah sediakan 2 ekor unta dengan fully kelengkapan, ada makanan macam-macam. Yang mulia kata Nabi, okey je, terus kita jalan. Tuan-tuan tak? Jadi Nabi balik saat di rumah sebelum nak pergi dengan Sayyidina Abu Bakar ni. Balik saat di rumah dapat perintah daripada Allah, Jibril bawa turun, kata jangan lambatkan hijrah. Kena pergi time masa sekian-sekian. Kenapa? Kerana masyarakat Quraisy seramai 722 kabilah yang dihadiri dengannya oleh satu ekor iblis. Iblis ni ekor ke orang? Siapa yang benci iblis tu menatang iblis, Ustaz. Siapa yang tak benci kat iblis tu orang lah, Ustaz. Ada satu iblis yang ikut mesyuarat tu juga. Dalam kitab tersebut dia kata pakaian dia seperti Syekhun Najdin, seperti seorang syekh daripada Najd. Nak tengok Syekh Najd ni, tuan-tuan tengok tu imam bawa tarawih di Masjidil Haram tu. Tu pakaian Syekh Najd tu. Pakai jubah dengan serban nak macam nak tutup muka tak. Dia pakai macam ni dah. Macam ni dah. Tu panggil Syekh Najd tu, tuan-tuan tak. Iblis pakai macam tu. Banyak cadangan Abu Jahal ni sebenarnya sebelum pelantikan Nabi sebagai Rasulullah, dia digelar sebagai Abu Hakam. Pasal apa Abu Hakam? Sebab dia orang paling cerdik. Abu Jahal ni Amr bin Hisham ni adalah satu orang yang paling cerdik. Dipanggil Abu Hakam di kota Madinah, di kota Mekah dah. Tapi disebabkan dia lawan Nabi, maka dia digelarkan dengan nama Abu Jahil. Abu Jahal, tuan-tuan tak? Sebab jahil dia, sedangkan kebenaran sudah nampak tapi dia tak mau terima. Ini dinamakan Abu Jahal. Lah kali dia yang bagi pandangan. Dia kata begini, kalau kita pi bunuh dia, kita seorang satu kabilah pi bunuh dia, nescaya seluruh Bani Hashim dan suku-suku daripada Bani Hashim akan lawan kita, maka terjadi huru-hara di kota Mekah. Sebab apa? Sebab mereka balas dendam. Tuan-tuan tak? Ni asabiah tu cukup tinggi tu. Semangat nasionalisme tu cukup tinggi. Pi bunuh suku dia, maka mereka akan buat hantar serangan attack balik. Counter attack balik dekat bani-bani yang bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka dia kata, hari ni aku ambil setiap daripada kamu seorang lelaki. Maknanya setiap kabilah keluarkan satu orang. Dan satu orang tu dia kata ambil pedang masing-masing. Dia beri pedang masing-masing pada satu orang. Maka hampa pergi tikam 70 orang, tikam dia. Maka kalau Bani Hashim tanya, siapa yang tikam? 70 suku. Maka mereka akan menuntut kita untuk bayar diat. Diat dia lebih kurang unta ataupun beberapa ekor ratus kambing. Itu saja tuan tak kena bayar. Maka cadangan tu, setan terus kata terbaik. Tuan-tuan. Cadangan jahat tu setan kata terbaik. Tuan-tuan. Ini syarat dia apa ni? Isyarat dia, kalau tiba-tiba orang yang ada cadangan jahat, tiba-tiba ada orang sokong terbaik, orang tu setan juga, tuan-tuan. Seperti mana cerita hak berlaku pada zaman Nabi SAW. Apabila Abu Jahal kata macam ni cadangan dia, setan kata terbaik. Aku tak pernah dengar cadangan yang paling baik atas muka bumi. Kalau ada orang macam tu, dia setan. Tuan-tuan, peringatlah. Kalau tuan-tuan tengok, ada cadangan. Azan juga noh.
La ilaha illallah. Sallallahu Muhammad Rasulullah wa ba'athu maqam mahmud al-rasul. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, kita sambung sikit lagi noh. Baik, apabila cadangan tu hendak dilaksanakan, depa terus kepun rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kehendak Allah lain. Perancangan mereka lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Perancangan depa lain dan kehendak Allah itu lain, dan sebaik-baik perancangan adalah perancangan daripada Allah. Maka keluarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah berserta dengan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, habis cerita hijrah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni saya nak cerita latar belakang tu sikit. Mari kita ambil sedikit hikmah daripada perjalanan hijrah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok masa berlakunya hijrah, sahabat-sahabat semua keluar ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tinggal harta, ada yang tinggal kekayaan, bahkan mereka tak bawa apa pun ada. Di sana mereka tak tahu ada makanan ke, ada tempat tinggal ke, dan keadaan mereka di sana bagaimana. Orang yang kaya, contoh Saidina Abdul Rahman bin Auf, sangat kaya tuan-tuan. Kalau kita nak nisbahkan dengan kekayaan yang ada pada hari ini, dia lebih kaya. Maka dia tinggalkan semua kekayaannya. Bahkan Saidina Abdullah Al-Jaishi, tuan-tuan, pergi mengadu kat Nabi SAW. Ya Rasulullah, hartaku telah dirampas di sana. Mereka bukan setakat rampas, mereka buat menega. Mereka ambil harta-harta rampasan ni, mereka buat menega. Menega tu mereka ambil ke mereka. Tuan-tuan yang dikasihi Allah. Pernah satu ketika, Saidina Abdul Rahman dengan dua orang sahabat mai jumpa Nabi SAW. Tuan-tuan tak? Antara perkataan yang disebut, dia kata kat Nabi SAW, Inna kunna fi izin wa nahnu musyrikun. Ya Rasulullah, masa kami kafir ya Rasulullah, kami ni di kedudukan yang tinggi. Kami menega ramai orang beli. Perniagaan kami tidak dipulaukan. Kami ni dipandang dengan kemuliaan. Itu golongan bangsawan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah. Tapi kata Sayyidina Abdul Rahman, falamma amanna sarna fi azillah. Tapi apabila kami dah mula beriman, kami dah dipandang hina. Asal kami kaya, tapi kami syirik. Tapi hari ini kami dah beriman, kami dah hina, kami dipandang tidak baik oleh di kalangan mereka. Bahkan harta pun tak ada. Saat nak berhijrah ni tuan-tuan tak. Kata Nabi SAW, Inni umirtu bil afwi. Aku perintahkan kamu, wahai Abdul Rahman bin Auf, untuk bersabar. Fala tuqatilu. Jangan kamu piduk lawan, jangan kamu piduk bunuh dan sebagainya. Tapi kita tengok tuan-tuan, mereka ini taat. Saidina Abu Bakar tu orang kaya juga, orang ada pangkat di Madinah Mekah tuan-tuan.
Kenapa tinggalkan pangkat dia? Kenapa tinggalkan duit dia untuk pergi ke satu tempat yang miskin? Sayyidina Ali, Sayyidina Osman tu orang kaya. Kita dah ada tanah di sini. Kita dah ada rumah di sini. Kereta pun ada. Income masuk tiap minggu, tiap bulan ada kedai. Tiba-tiba diperintahkan kita berhijrah dengan tinggal semua sekali pergi satu tempat yang tidak ada apa-apa. Tuan-tuan, sangguppkah? Persoalannya sanggup tak? Maka saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, maka perjalanan hijrah yang dilalui oleh para sahabat dan Nabi ini adalah perjalanan berbentuk keimanan. Yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan calon-calon orang boleh buat. Ini bukan calon-calon orang boleh buat. Kita tengok orang pergi buat haji. Orang buat haji lah ni. Ini tahun-tahun ni tuan-tuan orang pergi buat haji, tuan-tuan tengok. Nak pergi buat haji bukan calon-calon duit nak kena ada. Tapi kenapa ramai orang pergi buat haji? Tambah lagi kalau T20 kena bayar lebih kurang 31 ribu. Kalau pi laki bini bayar 62 ribu. 40 bayar berapa? Dalam lebih kurang 15. B40 bayar lebih kurang dalam 9. Lebih kurang lah. Orang hak dah pi dak nak pi lagi ambil furada. Bayar lebih kurang 100 ribu tuan-tuan. 100 ribu ni ish. Tuan-tuan ada duit 100 ribu nak pergi buat haji tak? Sajalah kita tanya diri masing-masing. Tuan-tuan ada duit, jual tanah dapat 30 ribu. Nak pergi haji tak agak-agak? Tuan-tuan ada duit ni 30 ribu, baru nak rasa pegang duit. Lah ni duk dapat duit 1,000, tiba-tiba ada orang bagi cash kita 31 ribu. Nak buat apa? Agak-agak nak buat haji tak? Mungkin akan tertanya-tanya. Nak buat ke tak? Fikir dulu pun. Istiqarah dulu. Padahal beli kereta tak istiqarah pun. Tuan-tuan tak. Tapi orang yang pergi buat haji dengan jumlah sedemikian rupa ni tuan-tuan. Sanggup. Ini orang panggil perjalanan yang penuh dengan keimanan. Sebab tu tuan-tuan tengok. Kalau orang pergi buat haji balik. Mereka tak pernah serit. Tak pernah lagi lah. Setakat saya hidup ni saya tak pernah dengar lagi. Ustaz taubat lahum dah. Saya tak mau pergi dah buat haji. Tak pernah lagi. Tuan-tuan dengar, saya tak pernah lagi. Kalau yang kata begitu juga, mana kata tu bukan haji mabrur lah, tu haji malboro lah tu. Tuan-tuan nak. Tak pernah dengar lagi kata saya, serik dah, saya tak mau pergi. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, orang yang ketika mana dia nak meninggalkan Madinah, dia nak balik ke tanah Melayu ni, masa dia dak tawaf perpisahan tu, duduk menangis dah. Nangis dah. Saya pun menangis. Minta, ya Allah, sampaikan aku kembali semula ke bumi Mekah ini untuk buat haji, untuk buat umrah. Duk menangis dah. Sedang saat dia menangis tu, bukan dia duduk atas kapal terbang. Sedang dia menangis tu, dia bukan duduk di tanah Melayu. Masa dia menangis tu, tuan-tuan, dia masih lagi berada di kota Mekah. Maka kalau tuan-tuan pergi ziarah kawan-kawan kita yang balik haji, dia akan cerita tentang perkara yang berlaku di kota Mekah. Karena seronoknya berada di sana tanpa mengambil kira wang yang telah dihabiskan. Ini orang panggil perjalanan yang penuh dengan keimanan. Samalah perjalanan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi kita dan juga Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan tidak punya apa-apa, tapi sampai di sana tuan-tuan, penerimaannya cukup luar biasa. Tuan-tuan, kalau duduk di kota Mekah, paling-paling tak ada duit pun boleh pinjam adik-beradik. Kalau duduk di kota Mekah, paling-paling tak ada duit pun, tak boleh nak makan, boleh makan rumah adik-beradik. Tapi kalau sampai di kota Madinah, nak makan rumah siapa? Nak pinjam duit siapa? Ini fikiran yang terdapat di kalangan para sahabat Nabi. Tetapi tuan-tuan, sesampainya mereka di Madinah, lain cerita. Ada sahabat yang beritahu kami ada 4 ekor kambing, hang ambil 2, kami ambil 2. Terkejut para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terhadap penerimaan mereka ini yang dikatakan kemuliaan, kekuasaan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya kata perjalanan ini adalah perjalanan keimanan. Yang kedua tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati berkenaan dengan ketaatan para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah berlaku peperangan. Sebelum berlakunya peperangan Badar, berlakunya peperangan kecil. Ada Syariah tu, Syariah ini dan sebagainya. Bahkan Rasulullah pernah menghantar Abdullah Jaisi berserta dengan 12 orang
tentera Islam pergi mengintip di kota Mekah. Dan di situ berlaku pertempuran dan ada satu orang musyrikin Mekah yang pertama dibunuh. Dan itu harta juga dirampas dan dibawa balik ke bumi Madinah. Maknanya, tuan-tuan, di Madinah ada banyak pertempuran. Cuma di Madinah ni tuan-tuan, pertempuran sebenarnya lebih kepada merampas kembali harta umat Islam. Sebab mereka tu tanah-tanah harta orang Islam, mereka berniaga di Syam. Jadi Nabi kata aku nak rampas balik, nak ambil harta orang Mekah ni, kepunyaan mereka kena ambil balik. Maka Nabi cuba buat halangan. Itulah peperangan-peperangan yang membawa kepada peperangan Badar. Baik tuan-tuan, di Mekah selama mana Nabi SAW duduk di kota Mekah, tuan-tuan tengok, tuan-tuan dapati tidak terdapat peperangan-peperangan. Selama 13 tahun tidak ada peperangan. Adakah umat Islam kecil? Tidak, ramai. Kalau di Madinah pun boleh dikeluarkan jumlah 6 orang, 8 orang pergi serkah buat musyrikin Mekah dalam perjalanan ke antara Syam ke Mekah. Maknanya di Madinah Nabi juga boleh buat tu orang panggil kumpulan sabotaj. Nabi buat gerila, buat perang secara gerila underground, pergi hantar sana sabotaj sana, pergi sabotaj sini. Boleh je Nabi nak buat. Tapi kenapa Nabi tak buat? Tak. Adakah di Mekah pada waktu itu tidak ada orang-orang yang gedebek? Tak ada ke orang yang berani? Tuan-tuan, Saidina Umar di antara orang yang berani. Bahkan setelah mana Saidina Umar masuk Islam, Saidina Umar tanya kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, adakah agama ini agama benar atau tidak? Nabi kata, ni agama benar. Kalau agama benar, pasal apa kita takut? Tengok Saidina Umar, ni belum Nabi nak berhijrah lagi ni. Kalau kita agama benar, pasal apa kita takut? Maka Saidina Umar bagi cadangan kepada Rasulullah nak menunjukkan kewujudan kita kepada masyarakat Quraisy. Saidina Umar kata, boleh tak kalau kita buat perarakan ke kota Mekah, kita keliling Kaabah. Maka ada 20 orang umat Islam dipimpin oleh Saidina Hamzah, sebelah lagi seramai 20 orang dipimpin oleh Saidina Umar. Nabi jalan di tengah-tengah. Tuan-tuan, Nabi jalan di tengah-tengah. Lalu ke Kaabah pusing dengan melafazkan kalimah Allahu Akbar. Siapa pun tak berani usik. Tapi Nabi tak buat peperangan. Maknanya di kota Mekah dah ada orang panglima-panglima yang hebat. Talha, Saidina Osman, Saidina Ali, Saidina Bakar, Saidina Umar, Saidina Hamzah. Ramai. Tapi tuan-tuan tengok kenapa tidak ada peperangan. Jawapannya mudah. Sebab Nabi belum suruh mereka berperang. Ini kita katakan ketaatan. Kalau ikutkan hati mereka, nak saja mereka balas tak. Tapi Nabi kata jangan. Nabi kata jangan berperang. Nabi kata fala tuqatilu, kamu jangan berperang. Tuan-tuan, kenapa? Kerana Nabi nak tunjukkan kepada penduduk Mekah bahawa Islam adalah agama berdamai. Dan Nabi nak tunjukkan kepada penduduk Mekah yang ketika itu dalam kepala mereka dipenuhi dengan fitnah-fitnah tentang keburukan Islam. Mereka tak nampak Islam. Mereka tak nampak Islam tu macam mana. Mereka fitnah Islam dan masyarakat Mekah pada masa itu, otak-otak dia telah dibasuh oleh pemikiran Abu Jahal dan sekutu-sekutunya. Maka Nabi perlu cucikan pemikiran mereka dahulu sebelum mengajak mereka kepada Islam. Buktinya ketika mana Nabi masuk ke kota Mekah setelah Nabi menawan kota Mekah, apa Nabi buat? Tuan-tuan tengok. Nabi bagi pengampunan. Siapa-siapa duduk dalam rumah, dia selamat. Siapa-siapa duduk dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa-siapa duduk dalam tempat ibadat, dia selamat. Bermakna Nabi nak tunjukkan kepada musyrikin Mekah yang bahawa Islam itu bukan agama teroris. Kita ni bukan pengganas seperti mana yang disebut oleh pihak barat, yang dimainkan oleh media-media dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itulah dua kesimpulan yang saya nak sebut. Kalau nak sebut lagi panjang dah. Cuma pada malam hari ini saya nak sebut tuan-tuan apa yang kita perlu hijrah sekarang. Baik tuan-tuan dah. Perah hijrah pun tuan-tuan dah dengar. Hikmah daripada perjalanan Nabi SAW pun kita tuan-tuan dah dengar. Sekarang ni apa yang kita perlu berhijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Penghijrahan kita sebenarnya adalah daripada kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Itu penghijrahan kita yang sebenarnya. Macam mana nak masuk ke tempat akhirat dan nak duduk di tempat yang sedap? Itu persoalannya. Macam mana kita nak berhijrah daripada dunia, kita nak pergi ke akhirat dan kita nak duduk di tempat yang sedap?
Baik tuan-tuan. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, itu surah yang kita baca setiap pagi, no? Innal ladzina amanu. Allah kata orang yang beriman, itu syarat yang pertama. Wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Yang kedua dia buat amal soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah kata tempat kembali dia adalah syurga yang bernama Firdaus, iaitu surga tingkatan paling tinggi. Baik tuan-tuan. Maksudnya kalau nak masuk syurga, tu. Ni kita bukan orang tasawuf kan, kita bercakap orang biasa-biasa orang kalau cakap tasawuf, mana boleh sebab surga, kena buat sebab Allah lah. Tak apalah kita bercakap atas kemampuan kita lah, jangan duk bercakap atas kemampuan mereka lah. Kita bercakap atas kemampuan kita. Kita buat kerana syurga, hakikat buat kerana Allah tu tuan-tuan dah. Baik. Kalau nak masuk syurga ada beberapa syarat. Syarat pertama beriman. Syarat yang kedua beramal soleh. Syarat yang ketiga redha Allah atas kita. Itu tiga ni. Kalau kita buat tiga ni, insya-Allah kita masuk syurga. Sekarang kita tanya, adakah aku sudah beriman atau belum? Itu soalan yang pertama. Apabila kita sudah register diri kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita dah jadi satu orang Muslim. Apabila kita sudah jadi satu orang Muslim, maka kita beriman dengan rukun yang 6. Iman kita jazam terhadap Allah. Iman kita jazam terhadap Nabi, malaikat, kitab dan juga hari kiamat serta qada dan qadar. Maka kita sudah jadi orang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka ambil tiket nombor 2. Jadi orang beriman dan buat tiket nombor 2, sebelah kaki duduk dalam syurga dah. Ustaz kau yang kata kami boleh masuk syurga? Tak, bukan saya. Allah lah kata, bukan saya. Kan? Allah lah kata, bukan saya. Saya cuma menyampaikan. Itu contoh. Kalau ada orang kata, kalau buat gini masuk neraka, kalau buat gini masuk syurga, hang siapa? Kata kami masuk syurga, saya ikut neraka. Dia beritahu apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau buat zina, confirm lah masuk neraka. Tapi kalau buat semayang, insya-Allah masuk syurga. Baik tuan-tuan. Jadi kalau kita buat dua, yang pertama, amanu, beriman, dan yang kedua kita buat amal soleh, maka kaki kita dah duduk sebelah dalam syurga. Tinggal satu lagi nak masuk. Satu lagi tu apa? Redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita cerita tentang apa itu amal soleh. Kita cerita sikit ya. Amal soleh ni tuan-tuan, dia ada 3 komponen. Dia tak boleh tinggal, dia kena buat 3-3. Jangan tuan-tuan rasa aku nak buat yang ni, aku nak tinggal yang ni, aku tak mau buat yang ni. Dia tak boleh begitu, dia kena buat 3-3. Yang pertama dinamakan amalan fardhiyah. Yang kedua dinamakan amalan jariyah. Yang ketiga dinamakan amalan nafilah. 3 amalan ni. Buat 3-3 ni dipanggil amal soleh. Buat satu. Contoh tuan-tuan buat fardhiyah. Tuan-tuan semayang sahaja fardu, sunat malas. Tuan-tuan puasa fardu, puasa sunat malas. Orang puasa Muharram pun dia tak puasa, orang puasa 6 pun dia tak puasa, orang puasa hari ke-9 pun dia tak puasa, orang puasa hari tarwiyah pun dia tak puasa, semua dia tak puasa. Khamis Isnin pun dia tak puasa, dia puasa yang wajib saja. Ni orang panggil lepas batuk di tangga. Tuan-tuan nak? Ada. Itu tuan-tuan nampak ada amalan fardhiyah. Fardhiyah tu bukan setakat sembahyang. Taat mak ayah juga fardu. Belajar ilmu agama, khususnya ilmu mengenal Allah tu fardu. Dia bukan setakat sembahyang je. Sembahyang tu memanglah fardu, tapi nak contoh banyak lagi benda yang fardu. Itu nombor 1. Nombor kedua jariyah. Buat sedekah jariyah, sama ada sumbangan tubuh badan ke, duit ke, ilmu ke, hartanya tak kira tuan-tuan. Yang penting setelah kematian kita, pahala tu berterusan, tak berhenti-henti sampai dibangkitkan di kiamat besok. Itu orang panggil jariyah. Dan yang ketiga orang panggil nafilah. Apa tu nafilah tuan-tuan? Benda sunat yang Nabi suka. Benda sunat, contohnya masuk masjid, mayang tahiyatul masjid, suka mendirikan malam, suka melaksanakan ibadat-ibadat sunat, contohnya puasa, bagi sedekah, ganti pada zakat dan sebagainya tuan-tuan. Tak? Orang buat ba'diyah, dia buat ba'diyah bukan hanya di masjid, dia pun buat di rumah. Tengok orang nak menitah mata buta, tolong pegang pimpin, mau masuk ke tempat yang dia nak pergi.
Maknanya tiga-tiga benda ni kena buat serentak. Contoh pagi-pagi tuan-tuan datang, main-main masjid, ambil duit buh tabung, cari mana wakaf tetap. Wakaf yang boleh memberikan jariah kepada kita. Tak perlu banyak, RM1 cukup dah. Kalau ada RM1 lah, kalau ada banyak, buh lah banyak. Tuan-tuan. Lepas tu masuk-masuk, jangan terus duduk mayang tahiyatul masjid. Sunat tu orang panggil nafilah. Lepas tu mayang berjemaah dan seterusnya sembahyang fardu subuh beserta dengan tu imam. Pagi-pagi tu tuan-tuan dah buat satu amal soleh. Kenapa saya cerita? Kerana siapa-siapa yang tidak buat amal soleh ni di atas muka bumi ni, Allah sebut di dalam Al-Quran, dia akan menyesai 3 tempat. Tempat yang pertama adalah masa berpisahnya roh dengan jasad. Roh dengan jasad ni tuan-tuan, masa dia nak berpisah, dia akan lalu kot ni, kot tekak dia panggil yogagrip ni, dia akan lalu kot tekak ni. Apabila sampai kat tekak ni, di situ dia berhenti sat, kemudian disentak lagi oleh malaikat, wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat ni ada tangan tuan-tuan, dia tangan dia sentak dengan tangan dia tuan-tuan. Maka di situlah ruh kita akan keluar sama ada kot mulut atau kot mata. Maka ayyara maqa'iduhu minal jannati awin nar. Maka ruh tu tadi dia akan nampak syurga dengan neraka, tempat dia nak balik. Tengok keadaan siapalah, kalau dia beriman syurgalah. Oh, dia menyesal. Kalau tengok neraka, tak tahu nak cerita, lagi menyesal. Maka waktu tu dia akan kata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, tolong tangguh sekejap hari kematianku Tuhan. Tak tangguh lama mana pun tak apa, sesaat pun tak apa dah tak Tuhan. Tak apa dah sesaat pun Tuhan. Pasal apa? Kerana aku nak bersedekah dan aku nak buat amal soleh. Maknanya permintaan orang yang hampir mati saat nyawa dia berpisah dengan jasad, dia nak buat amal soleh. Fardiyah, jariyah, nafilah. Fardiyah bukan setakat mayang, belajar ilmu juga fardiyah. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu aqidah. Itu nombor 1 tuan-tuan. Biar lepas dulu fardu ain. Tak lepas fardu ain, bagi lepas tuan-tuan fardu ain. Itulah fardu ain masuk saya dalam bentuk aqidah tadi. Yang kedua tuan-tuan, apabila sudah berada di alam barzah. Kan orang duduk dalam alam barzah ni, Allah buka kat dia pintu neraka atau pintu syurga. Orang yang masuk syurga ni, dia pergi tekam nak masuk syurga. Malaikat pegang tangan dia. Kata, pasal apa kau pegang tangan aku malaikat? Malaikat kata, tak kiamat lagi pun. Sabarlah. Oh, tak kiamat lagi. Maka dia akan minta kepada Allah, ya Allah segerakan kiamat. Siapa orang beriman? Orang yang tidak beriman, dia kata apa? La'alli a'malu salihah. La'alli a'malu salihah fima taraktu. Tuhan, kembalikan aku semula di atas muka bumi. Nescaya aku akan dapat melaksanakan amal soleh yang aku tinggalkan. Siapa yang minta? Orang-orang yang sedang berada di alam barzah, nak balik buat amal soleh. Kita masih hidup, ada kesempatan buat sekarang sebab kita akan berhijrah nanti. Dan yang ketiga tuan-tuan, apabila selesai telah dihisap oleh Allah Ta'ala. Selesai dah dapat mizan. Mizan dia ke mana? Mizan dia ke neraka. Mizan dia ke neraka, maka dia pun sampai di titik sirat. Maka dia dengar sami'ulaha syahiqan wa hiya tafur. Dia dengar bunyi neraka tu. Maka Allah kata kat dia, dan Allah cerita benda ni dalam surah Sajadah. Allah kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Nampak dah Tuhan. Nampak apa? Nampak neraka lah. Ria dah nampak ni, bukan LCD. Bukan macam kita tengok something tapi tak nampak kan. Macam tak ada ni, ria dah nampak neraka tu macam mana. Yang apinya berwarna hitam. Apinya cukup berwarna hitam. Kita nampak ria dah. Absarna wa sami'na, kita bunyi dah neraka. Kita bunyi dah gelegaknya neraka tu. Kita minta apa? Dia orang-orang tak beriman tadi, orang yang tak beramal soleh tadi. Farji'na na'mal salihah. Hantarlah kami semula ke atas muka bumi. Kami nak buat amal soleh. Inna mukinu. Farji'na na'mal soleh. Inna mukinu. Kami sangat yakin. Tuan-tuan, tak dihantar dah pun. Mengalirlah air mata darah, tak balik dah. Pasal apa? Dunia sudah tidak ada. Maka duduklah di dalam neraka. Kalau ada secebis iman,
akan dikeluarkan. Kalau tak ada, maka kekallah di dalamnya selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kesempatan ini kita ambil kisah hijrah. Kita bersedia dengan hijrah Nabi tadi. Kita dah tak hijrah macam Nabi dah. Kita berhijrah juga, tapi kita nak berhijrah daripada kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Macam mana cara dia? 3 cara sahaja. Yang pertama beriman, yang kedua amal soleh, dan yang ketiga redha Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara nak dapat redha Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Nabi, sentiasalah hamba-Ku ini dia mendekatkan diri dia kepadaku dengan melakukan amalan-amalan nafilah, yakni sunat. Jadi orang yang buat sunat dah ni, makna kata jariah dengan wajib tu kacang dah. Dia memang tak tinggal dah tu. Maka siapa-siapa yang sentiasa beramal dengan amalan nafilah, maka sehingga aku reda, sehingga aku suka kepadanya. Jadi berarti nak dapatkan keredaan, kesukaan Tuhan kita, bagaimana caranya? Banyakkan berbuat amalan sunat. Apa itu amalan sunat? Boleh tanya ustaz dan ustaz yang lain. Sebab masa pun dah tak mengizinkan. Jadi setakat itulah dulu tuan-tuan yang dikasihi Allah. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah apa panjang ni? Mudah-mudahan dengan ceramah malam hari ni, kan nak main ni tak tahu pula bila boleh main ni. Mundi tahun 5 tahun lagi lah kot. Jadi tuan-tuan, jadi mudah-mudahan dengan perkongsian pada malam hari ini memberi kebaikan pada tuan-tuan dan diri saja, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Yang baik daripada Allah, yang lemah tu saya, dan hakikat seluruhnya daripada Allah. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan dan kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumati jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.